Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Edrila Nulbin, nombor metrik kad 250187. Tajuk tugasan kumpulan kami ialah budaya Malaysia dan dimensi nilai Hofstede maskulin feminin. Malaysia merupakan sebuah negara majmuk mempunyai rakyat dari berbilang bangsa dan budaya, iaitu termasuk Melayu, Cina, India serta kaum Bumiputera. Budaya ini merangkumi pelbagai aspek seperti sejarah, seni bina, falsafah dan nilai kepercayaan yang diturun-temurun generasi ke generasi. Tugasan ini akan menyentuh tentang keupayaan untuk menganalisis dimensi nilai Hofstede. Apakah itu nilai Hofstede akan dikupas selanjutnya oleh rakan-rakan saya yang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Aizuhan bin Arman, nombor metrik 259712. Saya akan menerangkan teori dimensi Hofstede. Teori dimensi budaya Hofstede adalah kerja untuk komunikasi silang budaya. Dibangunkan oleh Great Hofstede, ini menunjukkan kesan masyarakat budaya pada nilai anggotanya dan bagaimana nilai-nilai berkaitan dengan tingkah laku menggunakan struktur yang berasal dari analisis faktor. Yang kedua, Hofstede mengembangkan model asalnya sebagai hasil menggunakan analisis faktor untuk meneliti hasil tinjauan di seluruh dunia terhadap nilai pekerja oleh IBM antara tahun 1967 dan 1973. Sejak itu diperhalusi teori asal mencadangkan 4 definisi di mana nilai budaya dapat dianalisis, antaranya individuals, kolektif, mengelakkan ketidakpastian, jarak kuasa dan maksum dan feminin. Teori ini telah digunakan secara halus dalam beberapa bidang sebagai paradigma untuk penyelidikan, terutamanya dalam psikologi lintas budaya, pengurusan antara bangsa dan komunikasi silang budaya. Ini telah mengilhamkan sejumlah kajian nilai-nilai silang budaya utama yang lain serta penyelidikan mengenai aspek budaya lain seperti kepercayaan sosial sejarah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Saiful Azwan Biasan, nombor metrik 258841. Saya akan menerangkan mengenai dimensi nilai Hofstede. Pada dimensi ini, skor lelaki menunjukkan bahawa ianya akan didorong oleh persaingan, pencapaian dan kejayaan. Dengan kejayaan ditentukan oleh individu dalam bidang sistem nilai yang awalnya bermula dari peringkat sekolah dan berterusan sepanjang hayat dalam sesebuah organisasi. Sifat maskulin dan feminin berperanan besar dalam tanggungjawab kerja. Maskulin dikenali sebagai nilai dominan dalam masyarakat adalah kejayaan wang dan kebendaan. Manakala feminin dikenali sebagai menjaga kebaikan orang lain dan kualiti hidup yang seimbang. Menurut McDaniel 2017, dia mengatakan bahawa Hofstede menggunakan perkataan tersebut iaitu maskulin atau feminin bagi menunjukkan sejauh mana ciri-ciri maskulin dan feminin dihargai dan ditonjolkan dalam sesebuah budaya. Seterusnya ialah perbezaan antara negara bersifat maskulin tinggi atau feminin rendah dan perbezaan negara bersifat maskulin rendah atau feminin tinggi. Untuk perbezaan negara bersifat maskulin tinggi atau feminin rendah, pengurus tidak banyak menekankan pada sumbangan pekerja dalam organisasi. Selain itu, pihak pengurusan lebih prihatin dalam menekankan pencapaian tugas berbanding kualiti hidup. Ianya juga bersifat persekitaran tempat kerja yang penuh dengan tekanan. Perbezaan negara bersifat maskulin rendah atau feminin tinggi pula ialah ianya lebih perhatian diberikan kepada kerjasama pekerjaan dan suasana mesra kerja.
Pihak pengurusan lebih tertumpu pada kualiti hidup berbanding dengan pencapaian tugas. Selain itu, ianya tiada tekanan di tempat kerja. Sebaliknya, kredit diberikan kepada pekerja atas sikap tanggungjawab dan memberikan pekerjaan lebih kebebasan dalam membuat keputusan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Azhar bin Arifin, nombor matrik 25848. Di sini saya akan terangkan mengenai perbincangan maskulin dan feminin. Okey, antaranya di Malaysia mengutamakan ciri-ciri dimensi maskulin berbanding dimensi feminin. Bertepatan dengan agama utama yang dianuti oleh masyarakat Islam di Malaysia, secara majoriti di mana pemimpin diangkat dari kalangan lelaki yang dianggap sebagai ketua keluarga, ketua suku, ketua ukama dan ketua masyarakat. Yang kedua ialah agama Islam mengajar umatnya dalam memberi penghormatan kepada ketua yang diberi penghormatan. Sebagai contoh, seorang isteri menghormati dan mentaati perintah suami, selain seorang rakyat mentaati dan menghormati kepada pemimpinnya dan sebagainya, selagi mana pemerintahan itu tidak melanggari hukum syarak. Yang ketiga ialah dari segi sistem pentadbiran, kecenderungan Malaysia lebih mengutamakan ciri-ciri maskulin dengan melihat melalui proses pelantikan Perdana Menteri Malaysia. Ini kerana semua Perdana Menteri Malaysia diungguli oleh kaum lelaki. Selain itu, melalui kajian pemerintahan iaitu di antara bidang kerja seorang guru dan anggota polis, di mana keputusan pemerhatian menunjukkan bahawa personaliti yang dianggap feminin wujud dengan dominan di kalangan guru. Berdasarkan feminin telah mendapati bahawa ciri feminin di kalangan guru lebih tinggi dari ciri maskulin. Dan seterusnya ialah perbincangan melalui pemerhatian yang dijalankan terhadap bidang kerja anggota polis. Ini menunjukkan bahawa personaliti sosial juga wujud dengan dominan di dalam persekitaran kerja polis. Kajian ini bertepatan dengan teori Holland juga menggambarkan bahawa kaum lelaki lebih tertumpu kepada personaliti jenis realistik. Jenis personaliti ini dianggap lebih maskulin kerana mempunyai ciri-ciri agresif dan tidak sosial. Assalamualaikum, nama saya Nazira binti Musharrafah. Okey, saya teruskan pembentangan iaitu rumusan. Konklusinya dapatlah disimpulkan di sini. Tugasan ini memberi ruang untuk menganalisis dimensi nilai Hofstede dengan merujuk kepada negara Malaysia sebagai pilihan. Malaysia dipilih dan budaya di Malaysia dianalisis berdasarkan dimensi nilai Hofstede. Dimensi nilai Hofstede dianalisis antaranya analisis Hofstede berkaitan Malaysia bagi dimensi maskulin atau feminin menunjukkan Malaysia mempunyai tahap maskulin yang paling tinggi berbanding dimensi feminin. Sejajar dengan agama Islam yang mengutamakan kaum lelaki menjadi pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh itu, dimensi ini menyediakan asas untuk memahami kesan budaya di Malaysia. Sekian, terima kasih.